Salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, so kalau sekarang ni korang sedang bercadang lah untuk mencari sebuah tablet yang baru, ni aku nak bagi tahu pada korang lah, yang mana Oppo Malaysia baru saja melancarkan sebuah tablet yang terbaru yang aku masih boleh kategorikan dia sebagai sebuah tablet yang mampu milik lah kan. Harga dia tak adalah terlampau mahal sampai 2-3 ribu tu. So tablet yang aku cakap tu adalah ni lah kan, tablet yang ada kat tangan aku ni, iaitu Oppo Pad Air. So untuk Oppo Pad Air ni, Oppo Malaysia bawa masuk dua variasi lah kan. Untuk Oppo Pad Air ni, iaitu model 64GB yang dijual pada harga jualan RM1,099 dan model 128GB yang dijual pada harga jualan RM1,299. Dan jangan risau, untuk kedua-dua variasi ni, dia memang kalau nak cari perbezaan dia memang satu je. Perbezaan dia hanyalah pada dia punya size storage dia tu. Lain-lain memang sebiji sama lah. Dan ini terus terang aku bagi tahu awal video, aku rasa kalau korang decide untuk beli Oppo Pad Air ni, just go for model yang 64GB je. Sebab Oppo Pad Air ni dia ada slot untuk korang tambah menggunakan micro SD. So kalau storage tu tak cukup, cocok masuk je lah micro SD kan. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi kan berkenaan dengan Oppo Pad Air ni, apa kata kalau kita patah balik kan, kita chillax dulu, kita bercerita dulu berkenaan dengan dia punya unboxing kan. Apa benda yang korang akan dapat bila korang beli Oppo Pad Air ni. Jadi once korang beli Oppo Pad Air ni, korang akan dapat kotak besar gedabak ni lah kan. Memang sampai dah tak cukup frame kan untuk kamera aku ni kan. Memang besar kotak dia. Dan bila kita dah buka dia punya plastik, and then kemudian kita buka kotak dia tu, first thing yang korang akan nampak adalah tablet tu sendirilah, Oppo Pad Air tu. Dan kalau kita letak Oppo Pad Air ni kat tepi, pada bahagian dalam ada lagi barang yang korang akan dapat. Pertama, korang akan dapat SIM injector dengan buku manual. Dan kemudian korang juga akan dapat adapter pengecasan 18W, dan juga korang akan dapat dia punya kabel pengecasan USB-A to USB-C. And basically itu je lah yang ada dalam kotak kan. Memang sangat simple lah. So lepas kalau dah buka plastik ni semua, kalau korang tengok secara sekali pandang tu, dia punya rekaan memang nampak lebih kurang sama macam Oppo Pad dulu yang dia orang keluarkan tu. Cuma dekat bahagian tepi tu, dia tak adalah kan perkataan Oppo tu kan. Dia tukar dengan garisan-garisan timbul 3D ni. Dia bukan garisan tau kat tepi ni. Dia sebenarnya kalau korang sentuh, dia ada timbul-timbul. So memang sedap juga. Dan apa yang lagi sedap, keseluruhan rekaan Oppo Pad Air ni dia diperbuat daripada aluminium. Termasuklah dia punya button power, volume button ni semua memang semuanya aluminium. So dengan penggunaan aluminium ni, lepas tu tambah pula dengan rekaan dia yang agak boxy ni, so dia akan buatkan Oppo Pad Air ni nampak lebih premium kalau nak bandingkan dengan harga jualan dia. And sama apa yang aku perasan lagi bila aku menggunakan Oppo Pad Air ni, pertama, dia memang cukup nipis kan. Kalau korang tengok ni, dia memang nipis habis. Dan kemudian yang kedua, dia tak adalah rasa berat sangat pun. Memang just nice lah kan untuk korang gunakan dekat tangan korang. Jadi in terms of dia punya rekaan luaran dia tu, aku memang tak ada benda nak komplain lah. So far aku rasa aku memang cukup berpuas hati. Cuma baru aku perasan kan, satu benda yang agak macam benda yang missing lah dekat sebuah tablet ni adalah Oppo Pad Air ni, dia tak ada lubang audio jack. So memang agak pelik jugalah kan, kenapa sebuah tablet yang besar tapi tak ada lubang audio jack. But at this point pun, aku pun sebenarnya tak berapa kisah sangat pun, dan sampai aku pun tak perasan dia tak ada audio jack sebab aku pun memang tak pakai. So mungkin sebab tu lah kot kan, aku memang tak perasan lah ketiadaan lubang audio jack tu. Dan kemudian kalau kita pergi ke bahagian hadapan dia ni pula, size screen dia memang besar lah. So screen dia adalah besar 10.36 inci, dan dia punya resolusi dia adalah 2K display. Dia menggunakan screen jenis IPS lah. And so far sepanjang aku gunakan Oppo Pad Air ni, aku memang tak ada nak komplain sangat lah berkenaan dengan dia punya screen dia ni kan. Yes, kalau korang tengok, yelah screen dia ni dia 60Hz saja. So kalau untuk screen yang besar macam ni, bila swipe tu, and kena pula macam mata kita dah terbiasa dekat smartphone, refresh rate dah lebih sampai 120Hz tu semua. Jadi bila gunakan tablet macam ni yang masih lagi menggunakan 60Hz tu, mata korang memang akan nampak lah kan, dia macam
dia punya unsmoothness dia tu. Tapi untuk price point yang macam ni, aku memang tak berapa nak kisah sangat. Sebab macam aku sendirilah, mostly kalau aku gunakan tablet pun, aku akan gunakan tablet tu untuk lebih kepada tujuan entertainment kan, untuk layan movie tu semua. And kalau aku gunakan untuk main game pun, mostly semua game pun masih lagi menggunakan 60Hz kan, 60 FPS kan. So macam tak ada function pun kalau dia bagi 120Hz. Memang kalau dia bagi tu lagi bagus lah. Tapi aku rasa kalau Oppo letakkan 120Hz dekat Oppo Pad Air ni, tak dapat lah harga RM1,099 tu kan. So macam aku cakap tadi lah, dia punya screen dia memang bagus, color memang cantik, lepas tu dia punya viewing angle pun ok. Cuma satu benda kalau aku nak komplain adalah dia punya brightness level maksimum dia tu tak adalah terlampau tinggi sangat. So dekat sini aku berpendapat yang mana Oppo Pad Air ni dia lebih sesuai kalau korang gunakan di kawasan indoor. So kalau korang pergi dekat kawasan outdoor, mungkin akan struggle sikit lah kan, sebab tak berapa nak nampak konten yang ada pada skrin tu. Dan untuk sebuah tablet juga, dia punya low brightness dia, yang itu aku boleh puji lah. Low brightness dia bagus. So kalau guna waktu sebelum nak tidur tu kan, dia punya brightness yang paling rendah dia tu memang rendah. So tak adalah macam terlampau terang menyakitkan mata korang bila korang tengok skrin dia ni. Dan dekat sini juga korang jangan pelik kan, kenapa dia punya bezel tebal sangat. Bagi aku untuk tablet, bukan untuk smartphone, tapi untuk tablet memang normal. Aku rasa lebih sesuai untuk sebuah tablet tu mempunyai bezel yang sedikit luas. Sebab bezel yang luas ni akan memudahkan untuk kita letak tangan kita tu. So bila kita pegang tu, ibu jari kita tu ada tempat untuk rest. Kalau semuanya skrin bezelless, memang payah lah kan. Jadi bezel yang tebal ni bukan satu kekurangan, bagi aku dia adalah satu kelebihan. Dan dekat bezel ni juga, kalau korang pandang dekat bahagian tepi ni, ada satu kamera selfie. So kedudukan dia ni mungkin nampak pelik kan, kenapa dia tak letak ke atas, dia letak dekat sini. Tujuan dia adalah sebab bila kalau korang nak gunakan untuk buat video conference ke apa, korang takkan gunakan tablet dalam keadaan dia menegak macam ni kan. So korang mesti akan pakai secara melintang. So bila pakai melintang, kamera kat sini, so dia jadi normal lah. Dan bercakap berkenaan dengan dia punya kamera juga, dia punya kamera ni korang boleh gunakan sebagai untuk face unlock. So macam Oppo Pad Air ni dia tak ada in-display fingerprint scanner ke, dia memang tak ada. So kalau korang unlock tablet ni, korang ada dua cara ya. Satu sama ada korang gunakan password ataupun korang gunakan dia punya face unlock. Dan tak sah juga kalau kita bercerita berkenaan dengan sebuah tablet kalau kita tak cerita berkenaan dengan dia punya speaker lah. So macam Realme Pad Air ni dia ada 4 speaker kan, 2 dekat belah tepi sini, 2 dekat belah tepi sini. Ada speaker dia, bagi aku dia memang cukup bagus lah. Dia memang kuat, bunyi dia kuat, memang just nice lah untuk kegunaan seharian tu. Tak ada masalah. Untuk dia punya bateri pula, Oppo Pad Air ni dia punya kapasiti bateri dia adalah 7100 mAh. Dan bagi aku dia punya 7100 mAh ni memang cukup besar lah. Kena pula macam Oppo Pad Air ni dia menggunakan chipset Snapdragon 680. So 680 ni dia memang agak power efficient. And kena pula Oppo Pad Air ni pun dia tak ada slot untuk korang masukkan SIM card. So maknanya dia tak boleh guna cellular data. So dia akan gunakan Wi-Fi je. So in terms of penggunaan bateri tu memang cukup jimat lah. So macam aku sendiri pun tak ada masalah lah. Aku nak gunakan tablet ni dekat 2-3 hari jugalah kan, baru habis bateri kan. And note that aku tak gunakan tablet ni secara eksklusif lah kan. Sebab kebanyakan masa pun kita habis masa dekat smartphone kan. So ada task-task ataupun benda yang kita nak buat, yang kita tak nak buat kat smartphone, barulah macam aku akan gunakan tablet tu. So sebab itulah dia boleh tahan sampai 2-3 hari. Dan alang dah sentuh berkenaan dengan Snapdragon 680 tu, eloklah kalau kita cerita terus berkenaan dengan dia punya performance. So untuk performance dia, bagi aku dia adequate lah. Dia memang cukup lah. Dia tak adalah macam terlampau power sangat, and tak adalah macam terlampau teruk sangat. So performance dia memang just nice lah. Aku sendiri pun tak adalah rasa macam annoying kalau gunakan tablet ni kan. So macam ColorOS 12 yang diguna pakai pada Oppo Pad Air ni pun ok je kan. So macam kalau bila aku buka app ke, ataupun aku gunakan multi window ke, aku gunakan dia punya floating window ke, tak adalah dia macam lag ke apa ke. So far memang smooth je lah. Cuma bila aku main game tu, tak boleh lah kan, nak letak setting-setting yang mengarut tu semua. So dia kena berpada-pada lah bila letakkan setting grafik pada game yang korang main tu. Dan kalau ada antara korang tertanya RAM 4GB pada Oppo Pad Air ni cukup ke tak, bagi aku sebenarnya tak adalah terlampau cukup pun kan. Sebab dengan 4GB RAM ni pun, bila aku buka app tu, tak ada banyak sangat app yang aku boleh buka. Maksudnya dia tak ada banyak app yang dia boleh run dekat background. So lepas buka dalam 4-5 app tu kan, kalau korang nak
nak kembali ke app yang ke-6 tu, dia akan refresh lah. Tapi untuk Oppo Pad Air ni, dia ada juga fungsi virtual RAM extension tu, yang mana korang boleh tambah sehingga 3GB. Tapi dengan penambahan 3GB ni, maksudnya 4 campur 3 tu jadi 7GB tu, still bagi aku tak ada memberikan penambahan performance yang signifikan lah untuk dia punya performance RAM dia tu. Dan last sekali, benda yang aku rasa macam paling kurang penting lah pada sebuah tablet tu, ialah dia punya kamera dia. So macam Oppo Pad Air ni, dia ada juga kamera kat bahagian belakang, kamera 8MP, dan kemudian dia juga ada kamera selfie yang macam aku cakap tadi tu, dekat bahagian tepi ni bersaiz 5MP. So untuk dia punya kualiti, aku malas nak share apa-apa kan, sebab basically dia punya, kalau korang nak beli tablet untuk sebuah kamera dia yang dia nak tawarkan tu, baik tak payah lah sebab dia punya gambar memang tak berapa nak cantik pun. Yes, kalau korang setakat nak guna untuk scan dokumen ke kan, tu semua memang tak ada masalah lah. Cuma kalau korang nak ambil gambar yang cantik untuk korang post kat social media tu, memang tak dapat je. Jadi kesimpulan akhir yang aku boleh buat berkenaan dengan Oppo Pad Air ni, bagi aku dia memang sebuah tablet yang bagus. Sebab kalau kita tengok dia punya rekaan pun, memang rekaan nampak premium, ringan pun ringan kan, tak rasa macam annoying nak pegang ke, berat ke apa ke. Dia punya screen pun cantik, and dia punya performance pun memang okey kan. Walaupun Snapdragon 880 memang okey untuk sebuah tablet. Walaupun macam aku komplain dia tak ada lubang 3.5mm headphone jack tu, lepas tu dia tak ada physical fingerprint scanner kan. So kalau korang pakai passcode ataupun pakai face unlock, walaupun dia punya kamera dia pun macam tak berapa nak perform sangat, bagi aku benda tu bukan big issue untuk aku lah. Cuma satu benda yang aku rasa Oppo patut tambah baik lagi kan, untuk price range RM1099, RM1299 ni, sepatutnya Oppo Pad Air ni dia mempunyai kebolehan untuk menggunakan untuk masuk SIM, untuk korang gunakan data kan, untuk menggunakan cellular data tu. So kalau macam nak mengharapkan pada penggunaan Wi-Fi saja, bagi aku memang tak cukup lah untuk sebuah tablet yang macam Oppo Pad Air ni. So kalau penggunaan cellular data tu tak berapa penting untuk korang pun sepanjang masa kalau nak gunakan tablet pun korang gunakan Wi-Fi ataupun korang gunakan hotspot. Dan aku punya komen ni memang dah tak valid lah kan. So persoalan yang sebenar sama ada Oppo Pad Air ni bagus ke tak, sebenarnya dia terletak kepada apa yang korang nak apabila korang mencari sebuah tablet tu. Okay. Jadi guys, sampai di sini saja video celoteh aku berkenaan dengan Oppo Pad Air ni. Kalau korang nak beli, macam biasa aku akan letakkan link pembelian dekat dalam description box di bawah. Dan macam biasa juga, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.